dia Ghusnun. Ghusnun itu dipanggil Syu'bah. Faedah hadis, annal iman maratibun hasba ahamiyatil amal. Bagi iman itu terdapat peringkat-peringkatnya. Maratib, darjat-darjat, peringkat-peringkat, martabat-martabat. Maratib ni jamak kepada martabat, martabah. Rutbah, pangkat. Rutbah, rutbatuka. Rutbah ni pangkat. Apa pangkat dia? Rutbah. Maratib, peringkat-peringkat. Maratibul iman, peringkat-peringkat iman. Bahasa Melayu kita panggil martabat, mempunyai martabat, martabat tinggi, martabat rendah, martabat. Gitu. Jamak kepada rutbah, maratib. Sesungguhnya iman itu mempunyai maratib. Berdasarkan kepentingan sesuatu amal tersebut, ia menghasilkan samarah. Yuthmir, maksudnya menghasilkan buah daripada iman. Wa yunsha'u anhu wa anal iman wal amal mutalaziman. Jadi berdasarkan kepada buah sesuatu amal itu berdasarkan iman, iman menghasilkan amal dan amal itu mempunyai samarah. Di situlah ditentukan ketinggian sesuatu cabang iman itu. Wa anal iman wal amal mutalaziman. Iman dan amal ini seiringan. Tidak terpisah salah satunya daripada yang lain. Dan tidak boleh sesuatu itu berdiri sendiri tanpa yang lain. Itu maksudnya seiringan, mutalazim. Dia mesti datang sekali. Iman dengan amal. Amal dengan iman. Datang sekali. Kalau orang berjalan, ada kaki kiri, ada kaki kanan kan. Dia datang sekali. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang rugi kecuali orang apa? Semua manusia rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mesti kedua-duanya serentak. Fadilatul haya. Hadis ini menjelaskan tentang kelebihan perasaan malu dan seruan supaya kita memiliki perasaan malu itu, dan supaya ia kerana malu itu yahjizu sahibahu an kulli ma'siyatin, menghalang orang yang mempunyai malu itu daripada perbuatan maksiat dan mendorongnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayaul muslim dalilun ala sidqi imani. Malunya seorang muslim adalah bukti benarnya iman yang ada di dalam diri dia. Illam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sekiranya kamu tidak malu, buatlah apa saja. Ya. Kita kadang-kadang melihat kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh satu bangsa yang durjana itu, tidak ada yang begitu dahsyat. Selama lebih 70 tahun melakukan kedurjanaan, pembunuhan. Ketetapan peraturan antarabangsa dilanggar. Tanah orang dirampas, dijadikan tanah sendiri. Kan? Segala harta benda dimusnahkan. Dan dia pula berhadapan dengan satu bangsa lain yang sangat kuat, sangat teguh berhadapan. Walaupun lemah, ditindas generasi demi generasi, tapi tetap bangsa Palestin itu bangkit menghadapi kelompok Zionis yang kejam itu. Jadi Allah SWT menentukan tu, nak menunjukkan kepada kita sejahat-jahat mana manusia pun ada yang lebih jahat lagi, lebih dahsyat, lebih kejam. Jadi jangan putus asa, teruskan. Ya. Sekuat-kuat mana seberat-berat mana ujian yang kamu hadapi pun, ada lagi yang lebih dahsyat, lebih berat lagi ujiannya, dan dia tetap bersabar. Ini musim sejuk ni kan. Rumah tak ada, makanan tak ada. Macam mana nak bertahan musim sejuk dengan tiada segala-galanya? Jadi ini adalah ujian kepada kita juga. Ujian kepada kita yang sebenarnya dalam bentuk bagaimana usaha untuk membantu mereka. Jadi bagaimana boleh berlaku kekejaman ini? Kerana ada wajah-wajah insan-insan tidak malu melakukan kedurjanaan sebegitu, yang tidak takut kepada Tuhan. Akan akibatnya akan menimpa mereka kemudian hari. La'iyyazubillah min zalik. Hadis yang ke-10, anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash, wajada bi'ran fanazala fiha fasharaba, thumma kharaja fa idza kalbun yalhathu ya'kulu ath-thara min al-'atash, faqala ar-rajul لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني." فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، فقال في كل كبد رطب أجر. متفق عليه. Hadis yang ke-10. Ketika seorang lelaki berjalan di suatu jalan yang menyebabkan dia merasa begitu dahaga sekali, teramat dahaga, di dalam perjalanan tersebut tiba-tiba dia menemui suatu telaga, lalu turunlah dia ke dalam telaga tersebut dan minum airnya. Di rajul ini kisah umat sebelumnya. Nabi memberikan kisah umat yang sebelum Nabi SAW. So lelaki ini turunlah minum dalam telaga tu. Lalu dia keluar daripada telaga itu, terjumpa seekor anjing yang menjelirkan lidahnya dan dengan nafas tercungap-cungap, dan dia memakan tanah-tanah yang ada di tepi-tepi telaga tersebut untuk menghilangkan dahaga dia. Faqala ar-rajul, lalu lelaki ini berkata, sungguhnya anjing ini telah merasakan kehausan yang teruk, yang dahsyat, al-atash, mithlul ladzi kana qad balagha minni, seperti mana dahaga yang telah aku alami. Lalu dia pun turun, memenuhkan kasut kulitnya itu dengan air, kemudian dia menggigit kasut itu dengan mulut dia, lalu dia naik. Ha, sebab nak naik tangga telaga tu kena guna tangan kan. Dia tak ada kelengkapan, macam mana nak bawa ni? Sebelah tangan susah nak naik. Dia gigit dengan mulut dia. Sungguh-sungguhnya dia nak beri minum kepada anjing tadi. Lalu dia pun naik dan memberi minum kepada anjing tadi sehinggalah hilang dahaganya itu, lalu berterima kasihlah anjing itu kepada Allah. Lalu Allah, ya, fasaqal kalba fasyakarallahu lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatan hambanya ini, lalu memberikan keampunan kepadanya. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, adakah pada haiwan-haiwan pun terdapat pahala? Lalu Nabi SAW menjawab, fi kulli kabidin ratbin, pada setiap hati yang basah. Maksudnya merujuk kepada suatu makhluk yang hidup. Apa saja makhluk yang hidup itu, kalau kamu buat kebaikan kepadanya, maka pastilah beroleh pahala. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat Bukhari, fasyakarallahu lahu faghfara lahu fa'adkhalahul jannah. Ada tambahan dalam riwayat Bukhari, fa'adkhalahul jannah. Di penghujungnya itu, selepas Allah syakar, ini menghargai orang ini, lalu Allah ampunkan dia, lalu Allah masukkan dia ke dalam syurga. Dalam satu riwayat yang lain, kisah yang seumpamanya juga, bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika seekor anjing berjalan mengelilingi suatu telaga, telaga sumber air. Tak dapat nak ambil air tu, dia tahu ada air tapi tak boleh nak ambil air ni. Dan dia hampir mati kerana dahaga di tepi air. Inilah yang kita, Allah kesian bagaimana saudara kita di sana tak dapat makan minum, sedangkan di kelilingnya itu negara-negara kaya, sebahagiannya itu negara kaya. Bagaimana nak bantu saudara ni? Tentulah kita yang jauh ni pun merasa beratnya kita ni. Bagaimana lagi orang yang duduk di dekat dengan tempat tu tapi tak dapat bantu saudara dia. Lalu pada zaman sebelum Presiden Mesir sekarang banyak terowong-terowong bantu orang Mesir, bantu saudara-saudara di Gaza, bawa masuk segala macam. Setelah naik presiden yang baru tu, jatuhkan Presiden almarhum Muhammad Mursi dijatuhkan,
Semasa Muhammad Mursi banyak bantuan bebas. Dia buka terus banyak masuk bantuan. Orang boleh keluar bebas. Tapi sekejap je lah. Lepas tu tentera ambil alih dan dikawal balik benda tu dengan ketat. Jadi terowong-terowong yang dibina pada zaman Mesir itu banyak yang dimusnahkan balik. Jadi susah oleh orang Mesir nak bantu. Tapi sebenarnya rakyat Mesir itu nak bantu. Tetapi kerana apa yang kita tak tahu perjanjian di antara tentera Mesir dengan tentera sana tu, wallahu alam lah. Mudah-mudahan Allah lepaskanlah saudara kita daripada sekatan-sekatan tersebut. Tetapi yang penting perasaan nak bantu tu tentulah lebih berat bagi orang yang berhampiran. Macam mana nak bantu kan? Kalau boleh hantar drone masuk kan, bawa air mineral kan. Oh, begitulah. Hatta seekor anjing pun apabila dia mondar mandir di keliling telaga tadi, tiba-tiba ra'athu baghiyun, seorang perempuan penzina melihat perempuan perempuan umat sebelum ni lah, perempuan Yahudi ya. Dia kerja dia menjadi lah macam apa pekerja sosial lah. Dia tu banyak melakukan perzinaan. Tetapi kerana dia melihat tadi merasa belas kasihan kepada anjing tadi, ra'athu baghiyun min baghaya bani Israel fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi. Lalu dia cabut kasut dia dan dia cedok air tersebut memberi minum kepada anjing tadi. Faghufira laha bihi. Lalu perbuatan baiknya itu menyebabkan dia diampunkan dengan syarat dia bertaubat. Jadi mana pada penghujung hayatnya itu dia telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat. Maksudnya bukan maknanya semata-mata dia mau beri minum tu terus diampunkan. Kalau dia tak bertaubat tidak diampunkan, tetapi perbuatan baiknya itu menjadi sebab untuk dia itu bertaubat pada penghujung hayat dia, dan dengan itu dia diampunkan dosanya. Itu menurut penjelasan hadis itu. Hmm. Lughatul hadis rajulun. Yang zahir di sini ialah daripada umat sebelumnya. Yalhath. Apa maksud yalhath? Dalam Quran pada sebut yalhath. Yartafi'u nafsuhu. Iaitu nafasnya tercungap-cungap. Dadanya naik dan turun. Baina adla'ihi wa yankhafidu. Di antara adla' ni, tulang rusuk ni tu dapat dilihat. Ya. Dadanya tu naik turun. Kembang kempis. Itu maksudnya yalhath. Au yakhruju lisanuhu min famihi, atau keluarnya lidahnya daripada mulutnya juga terjelir, itu juga yalhas. Jadi tercungap-cungap pun yalhas, terjelir pun yalhas. Thara, ha? Tanah debu, debu-debu tanah. Kemudian fasyakarallahu lahu qabila amaluhu, yani Allah terima amalnya itu. Syakara ni kita kata syukran, terima kasih kan. Tapi dalam pengertian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syakarallahu lahu ni maksudnya Allah terima amalnya itu. Ha, jadi sahabat bertanya, qalu ay ashabah, mereka bertanya, allazina sami'ul hadis. Mereka tanya, berbuat baik kepada binatang pun ada pahala ke? Itu bagaimana Nabi SAW mendidik, mengajar tentang tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Bukan buat baik kepada manusia saja, kepada haiwan. Bahkan kepada tumbuh-tumbuhan, pada apa sahaja benda hidup, hendaklah berbuat baik. Demikian terbinanya tamadun manusia dalam tempoh yang singkat, ya, menjadi kuasa besar di atas muka bumi ini, menewaskan tamadun-tamadun superpowers yang ada pada masa itu. Dalam tempoh 20 tahun mengambil Baitul Maqdis, mara ke Konstantinopel, menguasai Iraq dan Iran, kota-kota Parsi, menguasai utara Afrika sampai ke Andalus dalam masa 25 tahun saja. Masya Allah. Dengan terbinanya manusia-manusia yang hebat, hasil didikan Nabi SAW. As-sahabatu alladhi sami'ul hadith. Inna lana fil bahaimi ajran ayakunu lana fil ihsanil bahaimi thawab. Adakah kita mendapat pahala melakukan ihsan pada haiwan? Dapat pahala. Kemudian istifham tu maksudnya ayakun tu. Alif tu ayakun tu, alif tu alif istifham, pertanyaan. Pertanyaan itu adalah lita'ajjub. Maksudnya kerana perasaan ketakjuban terhadap
peristiwa yang terjadi itu yang kalau Nabi tak bagi tahu, tak ada siapa tahulah. Ini keampunan Allah, penerimaan amal oleh sisi Allah walaupun dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan, banyak buat kejahatan, tetapi sesuatu amal baiknya itu kalau dia betul-betul ikhlas lakukan dan dia juga yang dalam hatinya ada iman lah, maksudnya dia itu kerjanya kerja yang berdosa. Tapi dalam hatinya itu ada iman kepada Tuhan. Dan hujung ayatnya dia bertaubat. Tapi sebab yang membawa dia kepada bertaubat dan kembali pada hijrah balik kepada imannya itu, zaman sekarang ni kata hijrah balik, maksudnya kembali, adalah barangkali kerana kebaktian-kebaktian yang pernah dilakukan sebelumnya. Buka jalan pulang untuk dia. Ya. Jadi apatah lagi kalau dilakukan untuk sesama orang beriman. Perkataan kabid wa kabid wa kibd boleh dibaca dua. Kabdin wa kibdin tu'nathu wa tuzkar. Boleh dibaca dengan dua. Muannas boleh, muzakkar boleh. Hadha kabid boleh, hadhihi kabid pun boleh. Kabid ini hiya fil insan wal haiwan al-'udwul ma'ruf. Kalau manusia dan haiwan, hati lah. Liver, hati. Dia bukannya heart. Kibdun ni bahasa Melayu hati kan. Jadi dia hati yang merujuk kepada hati yang organ tu, liver tu. Kalau hati yang jantung tu, heart, tu bukan, itu lain. Qalbun. Wahya fil insan al-hayawan wa al-'udul ma'ruf wa kabidu kulli syai' wasatuh. Setiap benda dalam bahasa Arab ada kabid, ada hati dia, dan hati bagi setiap benda itu adalah tengah-tengahnya. Contohnya kabidus sama, bila orang cakap, orang Arab kata hati langit. Apa maksud hati langit? La yastaqbiluka min wasatiha. Tengah-tengah langit tu. Pertengahan langit itu hati langit. Yang kamu menghadap ke langit itu tengah-tengah tu disebut hati langit. Kabidus sama. Rutbah yakni hidup. Birutubatil hayah fiha. Ada basahnya kehidupan, ada darah. Hati yang masih berdarah, yang masih hidup. Ya. Bagi zaniyah, perempuan penzina tu bagi. Ghafara laha. Allah mengampunkannya. Wa hadza muqayyadun bi taubiha min fi'lil bigha'i qabla mautiha. Yang ini bertakluk kepada ataupun terikat kepada taubat yang dilakukannya pada penghujung ayat sebelum kematiannya. Faedah daripada hadis ini, kelebihan al-ihsan, perasaan ihsan bagi setiap makhluk itu yang mempunyai kehidupan dan seruan terhadapnya, dan sesungguhnya ia merupakan salah satu daripada a'malul khair, perbuatan-perbuatan baik yang Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan pahala yang besar. Jadi hadis ini menjelaskan kelebihan ihsan bagi setiap makhluk hidup. Seruan supaya memperbanyakkan amal kebaikan dan pahala yang diberikan pada mereka dengan apa? Sawabun azim. Keampunan ini sangat besar. Banyak orang yang merasa pernah berdosa dalam hidupnya ingin menebus. Dia sanggup melakukan apa saja. Walaupun mengorbankan jiwa dan raganya, sanggup untuk berjihad dengan sungguh-sungguh untuk menebus satu kesalahan yang pernah dilalui dalam hidupnya. Jadi apabila dia berjaya menebus, itu adalah suatu kurniaan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadlu saqil ma, kelebihan memberikan minum, terutamanya apabila dia mempunyai kelebihan dari sudut sumber bekalan air. Al-haya'u syuraka'un fis salas. Al-insan syuraka'un fis salas. Manusia ini berkongsi tiga perkara. Salah satunya ialah ma. Al-kala, al-ma antaranya kan. Jadi al-ma ni, sumber air ni kongsi. Tak boleh untuk kita sekat air. Air ni daripada Allah. Kamu sekat macam mana Allah nak bagi, Allah bagi. Kamu ada air, satu orang tak ada air, ujian untuk kamu. Kamu nak bagi ke tidak air kepada dia? Bagilah. Tanggungjawab kamu tu. Kamu yang dapat pahala. Kalau kamu tak bagi, kamu yang berdosa. Kena bagi air. فإنه يجب بذله لمن كان محتاجا إليه من إنسان وغيره. Sungguhnya wajiblah memberikan air kepada orang yang memerlukannya, sama ada manusia atau selain daripada manusia.
haiwan, terutamanya tumbuh-tumbuhan pun kalau kita nampak ada kawasan yang kering, tak cukup air, simbah air. Kita dapat kalau di tempat-tempat Malaysia ni hujan selalu, kita tak nampak sangat orang siram air. Kalau di tempat yang jarang hujan, mungkin tuan-tuan sekali-sekala pergi keluar tengok, kita akan simbah air. Di Arafah tu kan, spray air tu. Ya, akan ada orang spray air tu. Sebab dia tahu dalam keadaan tu air, setitis air tu sangat berharga. Ada orang yang baling air. Baling. Sebab orang akan sanggup tangkap air tu. Minum. Sprinklekan air. Shh, itu tanggungjawab. Di tempat yang sangat kurang air, sebarkan air itu sebanyak yang mungkin. Okey. Wa kana min afdhalil qurbati ila Allah azza wa jalla. Dan sesungguhnya pemberian air itu apabila dilakukan, ia merupakan sebahagian daripada qurubat, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal, besar pahalanya. Umum rahmatillah taala hatta syamilatil hayawan li'annahu min makhluqatihi. Hadis ini menunjukkan betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, mencakupi segala-galanya, termasuklah haiwan-haiwan yang merupakan sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Si'atu fadlihi subhanahu faqad yaghfiru az-dzunubal kabirah bi'amalil khair al-yasir. Hadis ini juga menunjukkan luasnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT telah mengampunkan dosa-dosa besar dengan amalan kebaikan yang kecil. Apabila seorang itu melakukan amal yang banyak, insya-Allah dosa besarnya itu terampun walaupun besar. Tapi dia bertaubat dan melakukan amal, amal besar tak mampu, tapi dia melakukan banyak. Amal kecil tapi banyak. Mudah-mudahan menebus dosa besar yang dilakukan itu. Insya-Allah. Jadi sekadar itu dahulu kuliah kita pada pagi ini dapat kita kongsikan. Kita berhenti kepada hadis yang ke-10. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita sambung hadis yang ke-11. Jadi kesimpulannya, banyak-banyaklah cari dan melakukan amal kebaikan walaupun sekecil-kecil peluang yang ada. Nampak perkara itu macam picisan, macam enting, macam tak bernilai sangat, tetapi ketahuilah besarnya ia di sisi Allah SWT. Rebutlah peluang melakukan kebaikan itu kalau terlepas orang lain yang akan ambil. Jadi sebelum orang lain ambil, kita rebutlah peluang kebaikan tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عمن سواك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأزل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين خاصة اليهود والصهيون المعتدين. وانصر إخوان المسلمين المجاهدين المرابطين في غزة فلسطين ولبنان وكل مكان يا قوي يا متين. رب أدخلنا مدخل صدق وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله